Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti yang dipetugaskan kita dalam projek akhir Tarikh Tasyrik ini adalah membincangkan dan mengulaskan sedikit mengenai gerakan-gerakan yang menolak as-sunnah. Adakah betul? Ya, betul tu. Baik, apa kata kita memperkenalkan diri kita dahulu sebelum kita memulakan perbincangan kita pada hari ini? Baiklah. Nama saya Siti Nurhamizah binti Muhammad Rabi daripada kelas DPM 2B. Okey, saya Mastura binti Muhammad Arifin dari kelas DPM 2A. Saya Nur Safia Alia binti Agama Yunus dari DPM 2A. Seterusnya, saya Nur Sabrina binti Abdul Jalil dari kelas DPM 2B. Dan saya Syaza Aida binti Syamsul Baharin daripada kelas DPM 2B. Baiklah, mari kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Sunnah dari segi bahasa ialah at-tariqah yang bererti perjalanan hidup atau perilaku baik yang terpuji maupun yang tercela. Dalam istilah sunnah wal jamaah pula, sunnah adalah segala sesuatu yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan perbuatan, peribadi, akhlak maupun perilaku sesudah dilantik menjadi Rasul. Dalam hal ini, amalan sunnah merupakan perbuatan Nabi Muhammad SAW untuk memenuhi kehendak Allah di dalam Al-Quran. Baik, dalam meneliti topik ini, dapat kita ungkitkan beberapa kumpulan yang menentang pegangan as-sunnah. Antara yang jelas adalah golongan anti hadis. Jadi, apa pandangan kalian tentang anti hadis? Ya, baik. Apabila menyebut mengenai anti hadis, semua sudah jelas di mana anti itu membawa maksud sebagai menolak, boikot, melarang dan maksud dengannya lah. Manakala hadis pula didefinisikan sebagai tradisi kenabian. Bermakna segala ajaran, perbuatan dan perkataan daripada Nabi Muhammad SAW. Maka jelaslah golongan anti hadis ini bermaksud golongan yang menolak keseluruhan hadis dan hanya mengikut Al-Quran sahaja, atau kita menggelar mereka ini sebagai golongan Quranism. Oh, begitu. Jadi bagaimana pula kita hendak mengenali ciri-ciri golongan ini? Cara kita nak kenal mereka ni adalah golongan anti hadis ini pastinya akan menolak hadis sebagai sumber akidah dan perundangan Islam. Mereka juga menolak dua kalimah syahadah. Mereka menolak rukun iman iaitu percaya kepada qada dan qadar. Juga memesongkan erti ayat Al-Quran. Mereka ini mempertikaikan kesahihan sebenar ayat Al-Quran. Dan juga menafikan kedudukan Nabi Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah SWT. Golongan anti hadis ini juga ada menolak kemaksuman para nabi, menghina peribadi dan kedudukan Rasulullah SAW. Dan juga golongan anti hadis ini sangat menentang para ulama. Selain itu, mereka juga menolak syariat solat dan juga aurat wanita, dan mencerca serta memfitnah ulama. Macam yang saya cakap tadi, mereka ni betul-betul tak sukakan, memang menentang para ulama. Dan ada juga mereka mencabar dan mempertikaikan kewibawaan pihak berkuasa agama. Selain itu, tidak mengikut disiplin ilmu-ilmu Islam. Oh, awak rasa di Malaysia ni ada tak golongan anti hadis ni? Ya, ada. Gerakan anti hadis yang dianggap dipelopori oleh Dr. Kasib Ahmad. Dan Dr. Kasib Ahmad ini dibantu oleh Osman Ali pada 1985.
Kesilapan mereka ini dengan golongan-golongan anti hadis ini adalah kerana mereka belajar agama Islam ini tanpa guru. Mereka hanya belajar dengan membaca buku dan terjemahan sahaja. Bukannya tafsir. Jadi Dr. Kasim Ahmad ini sebenarnya terpengaruh dengan Dr. Rashad Khalifah yang juga merupakan anti hadis. Tetapi Dr. Rashad Khalifah ini berpusat di Amerika Syarikat. Sehingga kan dia menuliskan sebuah buku kontroversi sendiri, iaitu yang bertajuk Satu Penilaian Semula. Buku ini diharamkan oleh Pusat Islam mengikut keputusan Muzakarah Mufti-Mufti Negeri pada 6 September 1995. Selepas itu, Dr. Kasim ada juga menubuhkan Pertubuhan Jemaah Quran Malaysia, tapi pendaftaran tersebut ditolak oleh pendaftar Pertubuhan Malaysia. Dr. Kasim ini mengkritik penggunaan hadis ini sebagai sumber perundangan Islam. Bagi Kasim, penggunaan hadis ini hanya mengundurkan lagi dan memecahkan lagi umat Islam kita. Jika dilihat melalui penulisan Kasim ini, Kasim menyeru manusia beramal dengan Al-Quran sahaja. Contoh pandangan dan pendapat yang dibawa adalah memadai kita dengan Al-Quran Karim sahaja. Al-Quran sudah cukup manakala hadis Nabi SAW datang hanya daripada mulut manusia. Dan dalam Al-Quran mengatakan kami tidak meninggalkan satu pun dalam Al-Quran. Maknanya Al-Quran merangkumi segala-galanya. Jadi perlulah bertumpukan pada Al-Quran sahaja. Banyak pegangan yang dibawa oleh Kasim Ahmad ini. Kasim mengatakan bahawa harus diingat, pertama sekali Quran itu bimbingan untuk orang-orang yang bertakwa. Bimbingan ini hanya diberi oleh Tuhan sahaja kepada pencari-pencari yang jujur. Jadi, rakyat Malaysia yang beragama Islam dan umat Islam di seluruh dunia mestilah bertekad untuk mencari bimbingan ini dengan jujur. Kedua, Quran itu bukan untuk dilakukan dengan tajuknya berdengung-dengung. Itu yang diperkatakan oleh pertusan Tuhan yang terakhir kepada dunia. Dia bimbingan kepada seluruh manusia. Kita mesti ada satu kaedah saintifik untuk mentafsirkan ayat Al-Quran. Itu supaya benar-benar menjadi bimbingan kepada umat Islam dan seluruh dunia. Kaedah saintifik ini pada dasarnya bermakna Quran itu menjelaskan diri sendiri, yakni ayat mentafsirkan ayat, bukan seperti kaedah tradisional yang mendakwa hadis mentafsirkan Quran. Yang ketiga, kediktatoran kasta pada diri. Kasta pada diri ini bermaksud para ulama. Para ulama harus disingkirkan. Seperti saya cakap tadi, golongan anti hadis ini sangat menentang dengan para ulama. Jadi Dr. Kasim Ahmad ini tentang dengan para ulama kasta pada diri ini. Kaedah saintifik dan demokratik, yakni perdebatan yang rasional dan bijaksana mestilah diutamakan. Okay. Yang keempat, Quran itu mesti ditafsirkan semula oleh generasi yang mendatang, mewarisi tafsiran yang betul dan menolak tafsiran yang silap daripada generasi yang terdahulu. Yang kelima, mengikut ajaran Tuhan sendiri. Quran itu diwariskan kepada mereka yang Tuhan pilih daripada pelbagai kalangan. Bersalahan dengan pegangan tradisional bahawa pewaris Quran itu para ulama. Keenam, nyatalah sistem hidup yang dianjurkan oleh Quran itu bersifat republikan dan demokratik. Ini hanya daripada asal usul Nabi Muhammad SAW. Kawin dekat bahasa Islam. Ya, ulama. Nyatalah sistem hidup yang dianjurkan oleh Quran itu bersifat republikan dan demokratik. Ini hanya daripada asal usul Nabi Muhammad dan 4 Khalifah Ar-Rashidin, iaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Apabila Muawiyah merampas kerajaan Islam dari tangan kaum Republikan dan demokratik ini, bermulalah zaman feudalism dalam sejarah Islam membawa kepada abad ke-20. Jadi pegangan dari Dr. Kasim ini jelas berpesong jauh kerana menolak hadis as-sunnah. Jelas
di dalam rukun itu menjadi Islam adalah dengan mengucapkan 2 kalimah syahadah. Dalam kalimah itu adanya menyebut dan Nabi Muhammad SAW itu pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pula boleh dikatakan lagi golongan-golongan ini masih sah dalam menjadi umat Islam? Tambahan pula dalam solat, dalam azan ada juga menyebut kalimah ini. Jadi jelaslah di sini Dr. Kasim Ahmad juga merupakan sebahagian daripada golongan anti hadis. Masya-Allah. Okey. Jadi pada pendapat awak, adakah golongan ini akan memberi pengaruh yang kuat pada umat Islam di Malaysia? Ya, pasti. Sudah tentu. Terutamanya pada yang masih tiada pengetahuan mengenai kesahihan Al-Quran dan juga hadis ini. Tambahan lagi, sekarang kita berada di dunia, di era yang moden, di mana semua maklumat hanya terletak di hujung jari saja. Apatah lagi diberikan kebebasan masyarakat kita untuk mencari maklumat, mencari pengetahuan, mencari kepastian mengenai apa yang diragu mereka. Hal ini pasti akan memberi info yang tidak tepat, yang salah, yang tidak sahih kepada mereka yang masih tak ada pengetahuan ini. Jadi amat bahayalah kepada mereka. Perlulah kita tangani golongan-golongan ini daripada mempengaruhi umat-umat Islam di Malaysia. Okey, baiklah, terima kasih. Itu dia sedikit perkongsian yang dibawa oleh Nur Safia Alia. Bukan golongan anti hadis ini saja yang menjadi kumpulan yang menentang as-sunnah. Malah ada juga golongan yang menolak hadis yang diriwayatkan oleh sebahagian sahabat dan hanya mengambil riwayat sahabat yang sealiran dengan mereka. Golongan ini pula dikategorikan sebagai golongan Syiah. Bolehkah awak terangkan lebih lanjut mengenai golongan Syiah? Ia berpunca daripada politik. Demikian juga dengan fiqh Khawarij. Namun ketika peristiwa kematian Sayyidina Husain bin Ali, pengaruh Syiah semakin meluas lalu dikenali sebagai satu fahaman dan mazhab yang telah menyentuh mengenai pasal akidah. Oleh itu, pelbagai fahaman dan fatwa ganjil yang diperkenalkan oleh golongan Syiah sehingga membawa pada pencagahan dalam masalah akidah dan pelbagai masalah dalam usul fiqh. Asalnya, mereka ingin mempertahankan alul al-bait. Namun, semangat kecintaan tersebut telah diselewengkan oleh beberapa ideologi sesat yang telah dibawa masuk melalui para munafik. Syiah juga terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah dikenali sebagai Imamiyah kerana menjadikan persoalan Imamiyah yang melantik dan beriman kepada mereka sebagai perkara usul dalam agama yang wajib dipercayai. Ia merupakan puak yang paling utama dalam Syiah. Puak ini juga dikenali sebagai Al-Rafidah kerana ingkar dan menolak kelayakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Osman sebagai khalifah selepas kewafatan Rasulullah. Selain itu, puak ini juga dipanggil dengan nama Isna Asyariah kerana berpendapat bahawa 12 orang daripada imam-imam mereka dianggap maksum sebagaimana kemaksuman Rasulullah SAW, yakni terpelihara daripada melakukan dosa, lalai, lupa dan bersalah dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Secara tidak langsung, mereka menyamakan para imam mereka dengan para nabi. Syiah Imamiyah ini pula terbahagi kepada 15 kelompok. Antara Syiahnya ialah, antara kelompoknya ialah Muhammadiyah, Makiriyah, Nawisiyah dan sebagainya. Fahaman dan akidah mereka ini dipegang oleh Khomeini dan para pemimpin Syiah selepasnya di Iran sehingga kini. Seterusnya saya serahkan kepada Mas Tuga. Okey. Kumpulan Syiah yang seterusnya ialah Syiah Zaidiyah yang diasaskan oleh Zaid bin Ali Zainal Abidin, merupakan cicit kepada Ali bin Abi Talib. Perbezaan pegangan mereka ialah
Perbezaan pegangan dengan ahli sunnah wal jamaah ialah mereka berpendapat bahawasanya pelaku pendosa besar berada dalam kedudukan antara keimanan dan kekufuran. Dalam pada itu, mereka juga tidak percaya imam bersifat maksum dan menolak taqiyah. Mereka berpendapat bahawa setiap perbuatan manusia adalah dilakukan oleh manusia, bukan Allah SWT. Bagi kumpulan Syiah Batiniyah pula, mereka beranggapan Al-Quran mempunyai makna zahir dan batin dan hanya dapat difahami oleh imam mereka sahaja. Kumpulan Batiniyah ini juga merupakan kumpulan yang paling sesat kerana mereka berpendapat Sayyidina Ali dan imam-imam mereka sebagai Tuhan, serta mereka beranggapan bahawa imam mereka iaitu Muhammad bin Hanafiyah masih hidup. Dan mereka juga menghalalkan beberapa kemungkaran seperti meminum arak. Pada pandangan anda, bagaimana pula dengan faktor penyebaran ajaran Syiah di Malaysia? Pada pendapat saya, faktor penyebaran Syiah di Malaysia ialah, antara faktor dia ialah orang Melayu Islam sangat cinta dan kasih kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas asas sayang dan cinta tersebut, mereka mudah menerima dakwah Syiah yang melampau dalam membesarkan dan mengagungkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, hukum fiqh Syiah yang longgar dan mudah. Setengah orang terpengaruh dengan hukum fiqh Syiah yang lebih mudah mengikut pendapat mereka berbanding hukum fiqh mazhab-mazhab lain. Seperti boleh himpun solat 5 waktu dalam satu waktu sahaja. Mereka juga merasakan kagum dengan keharusan nikah mut'ah dalam mazhab Syiah. Akhir sekali, kesungguhan pendakwa-pendakwa Syiah di Malaysia. Mereka mengedarkan risalah, majalah dan bahan-bahan edaran lain untuk menyebar fahaman mereka. Adakah pengikut Syiah di Malaysia mengamalkan ajaran secara tersembunyi? Okey, pada peringkat awalnya, pengikut Syiah bergerak secara diam-diam. Namun, kini mereka semakin berani menunjukkan diri secara terang-terangan. Hal ini kerana mereka ingin meluaskan lagi pengaruh ajaran ini kepada rakyat Malaysia dengan melalui pengedaran risalah atau majalah-majalah yang mengenai kefahaman mereka. Ini juga kita juga boleh lihat melalui pengikut Syiah di Kedah yang semakin berani mencabar kerajaan apabila mereka telah membuat laporan polis serta mengancam untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap JAKIM. Bagaimana pula cara untuk menangani golongan-golongan ini di kalangan Malaysia? Okey, terdapat beberapa cara untuk menangani golongan ini. Yang pertama, dengan cara melengkapkan diri dengan kefahaman Islam yang sebenar. Pengaruh golongan Syiah ini dapat ditangkis dengan kefahaman Islam yang sebenar melalui proses pembelajaran secara formal ataupun tidak formal. Kedua, menyebarkan ajaran Islam. Ajaran Islam hendaklah sentiasa didedahkan kepada masyarakat menerusi pelbagai kaedah seperti media cetak, elektronik, ceramah, seminar, forum dan sebagainya. Yang ketiga ialah kerjasama dalam penguatkuasa undang-undang. Penguatkuasa undang-undang secara bersepadu oleh semua pihak akan dapat memendung kegiatan ajaran sesat daripada terus menular dalam masyarakat. Dan yang terakhir ialah mengadakan program pemulihan akidah. Orang yang terlibat dengan ajaran sesat amat memerlukan kepada program pemulihan akidah. Di Malaysia, terdapat beberapa buah pusat pemulihan akidah seperti Pusat Pemulihan Akidah di Jelebu, Negeri Sembilan dan juga Pusat Pemulihan Akidah Ulu Yam di Selangor.
Oh, terima kasih. Pada pendapat saya pula, golongan Mu'tazilah merupakan golongan yang berpegang kuat terhadap satu mazhab itikad yang berdasarkan kebebasan berfikir dan ingin cuba melepaskan orang Islam daripada dibelenggu taklid buta. Mazhab ini telah diasaskan oleh Wasil bin Aqta. Beliau pada mulanya berguru dengan Hasan al-Basri. Kemudian beliau telah menjauhkan diri beliau lalu berpisah dengan gurunya. Hal ini kerana pendapatnya tidak sependapat dengan gurunya. Beliau telah membuat pengajarannya secara tersendiri dan telah mendapat ramai pengikut. Berikut adalah fahaman-fahaman golongan Mu'tazilah. Pada fahaman golongan Mu'tazilah ialah Tuhan tidak mempunyai sifat dengan segala sifat. Namun Tuhan itu bersifat sangat adil dan harus membalas setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian manusia juga berkehendak untuk melakukan segala kemahuan yang mereka mahukan. Tuhan juga wajib melakukan sesuatu yang lebih baik. Mereka juga menyatakan bahawa Al-Quran bukan qadim. Selain itu, mereka percaya bahawa kita tidak dapat melihat Tuhan sama ada di dunia atau di akhirat. Mazhab golongan Mu'tazilah ini banyak berdasarkan hukum akal, namun mendapat kedudukan tinggi sewaktu kerajaan Abbasiyah. Jadi bagaimana golongan Mu'tazilah ini berkembang? Mereka telah berkembang secara dua fasa dan dua fasa yang berbeza iaitu fasa Abbasiyah dan fasa Bani Umayyah. Namun tidak terlalu lama. Kemudian berpindah ke zaman awal Abbasiyah dengan gerakan teori, diskusi dan pembelaan terhadap agama. Telah dimulai di Basrah dan bercabang ke Baghdad. Kemudiannya orang Mu'tazilah Basrah amat bersikap berhati-hati dalam menghadapi segala masalah politik. Manakala Mu'tazilah Baghdad pula merupakan kelompok yang jauh dalam bahagian politik. Pada awalnya, sepanjang 2 abad mereka tidak bersetuju dengan mazhab dan telah mengutamakan sikap natural dalam setiap tindakan. Kalau begitu, apakah prinsip yang dipegang oleh golongan ini? Baiklah, saya akan terangkan mengenai prinsip yang dipegang oleh golongan Mu'tazilah. Salah satu prinsip golongan Mu'tazilah, mereka berpegang bahawa prinsip pemikiran adalah konsep yang amat penting dalam kehidupan mereka. Mereka percaya dengan keadilan Allah. Allah membiarkan manusia menciptakan amal perbuatan mereka sendiri, sama ada baik ataupun buruk. Dengan keyakinan tersebut, mereka menolak keberadaan takdir. Kewujudan takdir dikatakan akan mencampuri perbuatan seseorang hamba, maka ini sudah tentu akan bercanggah dengan kekuasaan Allah. Mu'tazilah juga mengatakan bahawa Allah tidak menciptakan kecuali mereka yang baik sahaja. Dia tidak sesekali menciptakan perkara yang buruk dan dia tidak akan mengabaikan apa yang wajib yang dilakukan olehnya. Ini bermakna di sisi golongan Mu'tazilah, Allah tidak sesekali melakukan perkara buruk dan Allah juga tidak menghendakinya. Antara implikasi keadilan menurut golongan Mu'tazilah ialah mereka berpendapat bahawa sesuatu yang buruk ditentukan oleh Allah. Sama ada baik atau buruk, semuanya daripada perbuatan mereka sendiri. Allah tidak mengaturkan perbuatan tersebut. Maka apa sahaja yang diperintahkan oleh syarak mesti disebabkan kebaikan zat sesuatu perkara itu.
Demikian juga larangan syarak mesti disebabkan oleh keburukan zat sesuatu perkara itu. Secara tidak langsung, Mu'tazilah menerusi prinsip keadilan mereka telah memberikan sesuatu fungsi yang amat tinggi kepada akal sehingga boleh menetapkan setiap bertepatan dengan penilaian baik dan buruk pada akal seseorang manusia itu. Sumber pengetahuan mereka pula dari mana? Semua pengetahuan oleh golongan Mu'tazilah adalah daripada akal mereka sendiri. Secara ringkas, sumber pengetahuan yang dimasukkan oleh golongan Mu'tazilah adalah proses bagaimana golongan ini mengutamakan akal berbanding nas-nas syarak. Dengan kata lain, mereka menjadikan akal sebagai kata pemutus dan tindak tanduk kepada hukum. Metodologi logik yang digagaskan oleh golongan Mu'tazilah ini terdiri daripada dua objektif. Yang pertama adalah bertujuan untuk membersihkan akal fikiran daripada sebarang ikatan dan kebiasaan. Dalam konteks ini, memang metod ini berjaya menghapuskan cara berfikir taklid buta. Yang kedua pula ialah menjadikan akal sebagai pemutus segala perkara secara mutlak. Ini kerana golongan Mu'tazilah percaya bahawa akal menempatkannya pada posisi yang amat tinggi sehingga akal menjadi hukum tertinggi bagi pemutus segala perkara. Ia diibaratkan sebagai cahaya yang menerangi segala kegelapan. Lalu, ia dipeterikan oleh akal dengan iman sehingga menjadi rujukan dalam segala aspek kehidupan umum maupun khusus. Secara kesimpulannya, golongan Mu'tazilah telah meletakkan akal jauh lebih tinggi berbanding daripada syariat Allah yang diturunkan kepada manusia. Mereka menjadikan dalil logik akal ini lebih utama berbanding dalil syariat oleh Allah. Harus bagi mereka menolak dalil syariat jika didapati ia bertentangan dengan akal manusia meskipun itu merupakan hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Ayat-ayat Al-Quran juga akan ditakwilkan sesuai dengan akal pemikiran mereka. Ia merupakan nas yang jelas maknanya. Apa yang lebih penting adalah nas-nas syarat tersebut diinterpretasikan relevan dengan prinsip-prinsip pemikiran mereka. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih semua kerana sudi berkongsi pandangan dan juga ilmu pada pembincangan kita pada hari ini. Jadi sekian saja pembincangan kita. Semoga kita semua tergolong dalam kalangan orang-orang yang beriman dan sentiasa mendapat perlindungan daripada Allah SWT agar kita tidak terpengaruh dengan perbuatan yang dilaknat Allah. Sekian saja di sini. Segala yang baik datang dari Allah SWT dan segala yang buruk datang dari kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.